Baik, mari kita baca bersama-sama ayat Al-Quran daripada surah Sad, surah yang ke-38, ayat yang ke-29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Sadaqallahul azim. Kitabun. Kitabun, kitab ini. Kitab. Kitab yang terkait di sini adalah Al-Quran. Anzalna. Anzalna. Kami turunkan. Hu, kami turunkannya, ilaika, 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 kepada, kamu. Siapa kamu ni? Iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga secara umumnya adalah kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mubarak, mubarak, sebagai satu kitab yang mempunyai banyak faedah. Mubarak. Kita dalam bahasa lainnya kita sebut barakah. Barakah. Liyadabbaru. Untuk apa? Liyadabbaru. Tujuannya adalah untuk difahami. Ataupun bahasa mudah kita sebut tadabbur di sini. Tadabbur. Ayatihi, ayatnya. Ni sampai bila-bila pun tolong ingat. Bila kita lalu perkataan dalam Al-Quran menyebut tentang ayat, ayat, ayatihi, pada diri kita, kita dah mula bercakap, kita dah mula memperingatkan diri masing-masing. Seketika mana saya membaca kalimah ayat, adakah iman saya bertambah? Ketika mana saya membaca kalimah ayat, adakah saya semakin dekat dengan Allah? Ayat. Tanda-tanda. Ayat itu tanda. Ayat Al-Quran ini. Al-Quran ini adalah tanda besar bahawa memang Allah itu wujud. Allah itu ada. Kerana ini bukan kata-kata harfi hamzah. Ini bukan kata-kata siapa dekat sini? Maryam Ramadhani. Kan? Ia adalah kata-kata siapa? Allah. Maka kita baca ini bukti kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba kita tak merasai tentang bukti tersebut. Alangkah ruginya kita. Ayatihi. Dan ayat, jika kita baca dalam ayat yang lain, kita juga boleh melihat tentang ayat yang terkandung dengan kalimahnya merujuk kepada ayat kauniyah. Kauniyah. Kauniyah ini adalah yang terkait dengan alam. Alam. Sebab itu alam juga disebut dengan alam. Dengan tujuan untuk tahu. Maka siapa yang memerhati alam, semakin bertambah pengetahuannya tentang kewujudan Allah Subhanahu wa taala. So kita melihat ayat. Diingat sampai bila-bila ni. Bila kita melihat ayat, adakah semakin dekat kita dengan Allah? Adakah semakin bertambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Liyadabbaru, untuk kita fahami apa ayatihi. Bukannya kita nak faham mana-mana buku, bukannya kita nak faham mana-mana novel, tak. Ayatihi. Sesuatu yang bila difahami sepatutnya semakin bertambah keyakinan, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah liyadabbaru ayatihi. Dan juga untuk apa? Waliyatadzakkara
dan li untuk diambil peringatan. Baik. Yang kita sebutnya sebagai tazakkur. Tazakkur. Diambil peringatan. Jadi sekurang-kurangnya bila kita membaca Al-Quran ini, kita dah tahu dah Al-Quran ini untuk kita insya-Allah, kerana inilah panduan daripada Allah, mubarak, agar kita mendapat mubarak. Bagaimana cara mubarak itu? Ada dua perkara yang kita nak buat. Yang pertama namanya tadabbur. Daripada kata dasarnya dabara, dabara. Antara maksud dabara adalah hujung sesuatu pangkal. Hujung sesuatu pangkal. Kalau dalam tubuh kita ni masuk dekat mulut, keluar dekat dabara. So untuk sampai kepada hujung sesuatu pangkal itu, dia perlu diproses sedalam-dalamnya. Dan itu kita menyebutnya dengan tadabbur, dabara. Dan kalimah itu, kalau saya tuliskan sedikit di tempat lain, dabara, bila ia ditambah dengan ta, jadi tadabara. Ditambah dengan tasydid, maka kita sebut dia dengan tadabbur. Maka tadabbur ini adalah suatu proses yang tidak sekejap, bahkan ia adalah proses yang berpanjangan dan memerlukan kepada daya usaha. Maka siapa yang mengikuti program tadabbur, ia memang ada yang pertama dinamakan sebagai proses, yang kedua dinamakan sebagai berfasa-fasa, yang ketiga dinamakan sebagai daya usaha. Ini saya simpulkanlah untuk memudahkan kita faham bahawa siapa sahaja yang nak mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, dia bukan tiba-tiba je. Dia ada proses demi proses. Siapalah yang tolong conteng dekat skrin saya ni? Okey, baik. So itu adalah tadabbur. Kemudian tazakkur. Secara ringkasnya macam ni kau. Tadabbur ini adalah proses untuk memahami. Kalau saya selalu sebut letak tangan dekat kepala ni, sebut kuat-kuat tadabbur. Boleh tak kita buat sama-sama? Letak tangan dekat kepala masing-masing. Sebut tadabbur. So kalau lepas ni orang tanya tadabbur. Tadabbur tu apa? Ha ni. Pikir. Ataupun orang cakap pikir. Fikir. Tadabbur. Kita memanfaatkan akal kita itu. Yang kedua, waliyatadzakkara. Tadzakkara daripada kata dasarnya zakara. Zakara. Dan kita menyebutnya dengan tadzakkur itu kerana nak memberitahu juga kepada kita bahawa ia memerlukan perkara yang sama. Untuk apa? Untuk sehingga ia melekat di hati. Kalau tadi ia melekat di kepala kita, siapa Hamidah ni? Ada ke sesiapa di sini? Saya nampak nama dia tu berkeliaran dekat saya punya skrin ni. Allahu Akbar. Okey, kita kembali ya. Tazakkur tadi. So tazakkur ini adalah proses untuk mengambil peringatan, penghayatan secara mendalam. Kalau kita masih ingat istilah ini bahasa bumi untuk kita mudah faham lah. Kita ada istilah kebat, kemahiran berfikir aras tinggi. Itu kita sebut antara bahasa mudahnya tazakkur, tadabbur. Dan kemahiran berfikir aras tinggi. Al-Quran tidak mengajak hanya sekadar berfikir. Dia membawa juga kepada tazakkur, iaitu supaya kita berperasaan aras tinggi. Kebat juga, tapi bukan kebat yang sekadar berfikir, tapi berperasaan aras tinggi. Sebab itu orang yang tazakkur ini, ayat-ayat Allah yang dilalui itu selalunya, bukan kadang-kadang, selalunya akan membuatkan dirinya tersentak,
teringat kerana selalu lupa kan, menangis kerana mengetahui bahawa oh begitu rupanya kan. Nanti kita akan melalui proses itu bersama-sama. Macam mana kita nak tadabbur dan juga tazakur itu, kita ada kerangkanya insya-Allah. Ulul albab. Ulul albab, secara ringkasnya ulul albab, kalau kita sebut ulul albab lah kan, ulul albab. Orang yang mengambil iktibar. Ulul albab ini adalah orang yang berfikir tidak pada tahap kulitnya. Ulul albab adalah orang yang berfikir secara mendalam sehingga kita makan kacang, makan kulit ke makan isi? Ada yang makan kulit ke? Oh, dahsyat betul. Kita makan isi dia. Kita makan kuaci, kita makan kacang, kuaci, kulit dia ke isi dia? Kita makan isi dia. Walaupun ada yang malas pergi makan dengan kulit-kulit dia. Kan? Tapi saya minta maaf lah, saya tak boleh makan kulit-kulit. Sebab kalau makan tu sangkut kat lidah, tak boleh makan apa-apa dah. Alright. So, ulul albab adalah orang yang secara ringkasnya mereka ini tidak terpesona ataupun mereka ni tidak dikelabui kerana mereka ini adalah orang yang mendapat isi.